Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kelas sains kita pada tengah hari ni, pukul 12 tengah hari. Okey, sebelum kita rehat sekejap lagi pukul 1, okey, solat zuhur dan juga makan, okey. Untuk kelas sains minggu lepas, okey, Muallim kita punya kelas offline. Okey, Muallim ada bagi kamu video dan juga suruh buat latihan, betul? Dah siap ke belum? Siapa yang tak siap lagi, tunjuk bawah macam ni. Semua dah siap? Okey, bagus. Alhamdulillah. Amal dia tutup dia punya kamera tu. Tak siap dah tu. Okey, baik. So, hari ni Muallim nak ulang kaji kelas offline minggu lepas. Okey, sebab kelas offline minggu lepas tu adalah topik baru ataupun tajuk baru yang kita akan belajar dalam subjek sains. Okey. Jadi semua boleh muka surat 106. Buku teks muka surat 106. Okey. Buku teks muka surat 106. Okey, baik. Jadi topik hari ini adalah berkenaan dengan asid dan alkali. Okey, kita akan belajar tentang asid dan alkali. Baik. Dalam dunia ni, okey, okey, ada banyak sangat makanan, benda, cecair, kan? Okey, ada banyak sangat. Dan setiap bahan-bahan ataupun benda-benda yang ada di atas muka bumi Allah SWT ni, Allah jadikan dia ada sifat. Bukan kamu je ada sifat nakal, baik, pandai, lagi apa lagi? Rajin. Bukan kamu je ada sifat macam tu. Bahan-bahan yang tak ada, yang tidak bernyawa ni pun ada sifat juga. Okey, ada sifat dia. Okey. Dan sesuatu bahan tu kita tentukan sifat dia, kita boleh kelaskan sifat dia kepada 3 kelas. Yang pertama asid, yang kedua alkali, dan yang ketiga neutral. Okey. Mari ulang sekali lagi, kita akan kelaskan bahan-bahan ataupun benda-benda yang ada di atas muka bumi ni kepada 3, iaitu asid, alkali dan juga neutral. Okey. Baik. Sekejap Muallim share screen kejap. Okey, baik. Okey, Muallim cakap tadi apa? Asid, kemudian ada alkali. Okey, dan juga ada neutral. Okey, jadi ini 3 sifat bahan. Okey, 3 ni kita panggil sebagai sifat bahan. Sifat bahan. So kita cakap benda sesuatu bahan tu berasid ke, bahan tu bersifat alkali ke, ataupun bahan tu bersifat neutral. Okey. Okey, baik. Tetapi macam mana kita nak tahu sesuatu bahan tu dia bersifat asid ke, dia bersifat alkali ke, dia bersifat neutral? Okey. Kita boleh tentukan ataupun kita boleh tahu sesuatu bahan tu bersifat asid ataupun dia tu alkali ataupun dia tu neutral melalui, kita ada beberapa cara. Okey. Dan cara yang paling utama, yang paling bagus sekali untuk kita tentu ataupun kita tahu sesuatu bahan tu bersifat asid ataupun alkali ataupun neutral adalah melalui apa? Kita uji menggunakan kertas apa? Siapa boleh bagi, siapa yang tengok video minggu lepas mesti tahu kertas apa namanya? Kertas litmus biru dengan merah. Ya, kita boleh uji menggunakan kertas litmus. Okey, kamu tengok dalam buku teks kamu tu, kertas litmus itu gambar kertas litmus Kertas litmus ni dia kertas macam kertas biasa je. Okey. Tapi dia ada 2 warna. Satu kertas litmus warna biru, satu kertas litmus warna merah. Okey. Dia lain. Kertas litmus biru lain, kertas litmus merah lain. Okey, nanti kalau kita ada buka sekolah tahun ni, kita tengok kertas litmus biru dan kertas litmus merah dan kita uji. Okey, kalau tak buka, tengoklah tahun depan macam mana, kan. Okey, baik. Kita boleh uji sesuatu bahan, nak tahu, nak tentukan sama ada dia bersifat asid, alkali atau neutral menggunakan kertas litmus. Okey, baik. So, apa yang kita kena buat? Okey. Adalah dengan cara kita merendam
ataupun kita kenakan kertas litmus ni tadi kepada bahan-bahan. Contoh kita ada bahan-bahan contohnya air limau. Okey, lagi ada apa lagi? Contohnya air kopi. Contohnya lain apa sabun. Okey. Sabun. Contohnya lain air mineral. Lagi apa lagi contoh bahan? Jus apa ni? Jus orange. Okay. Jadi ini contoh-contoh bahan lah kan? Okey. Jadi kita nak tahu air limau ni dia asid ke, dia alkali ke, dia neutral. Jadi kita ambil air limau, kita letak kertas litmus dalam air limau tu baru kita tahu. Okey. Macam mana perubahan pada kertas litmus tu? Okey, ni Mak Alim nak bagi satu tips. Tips ni kamu kena ingat sampai bila-bila. Okey, penting sangat. Okey. Okey, kamu kena ingat samban. Okey, kamu kena ingat samban. Okey. Samban yang kamu makan tu, makan kat rumah tu, samban. Okey, kenapa samban Muallim? Okey. Dalam perkataan samban ni ada huruf S, ada huruf A, ada huruf M, ada huruf B, A dan juga N, betul? Okey. Kamu tengok huruf M dan juga huruf B. Okey, huruf M dan juga huruf B ni. Okey, tengok ni. Okey. M tu adalah apa? Merah, biru. Okey. Merah dengan biru. B adalah biru. So merah dan juga biru. Okey, baik. Macam mana kita nak tahu? Okey. M merah kalau dia bertukar kepada biru, maksudnya dia adalah AN. AN ni apa? Alkali. Alkali. Pandai. Okey. Oh, sekejap tukar warna. Dia adalah alkali. Okey, dia adalah alkali. Tetapi kalau biru kepada merah, dia adalah SA. SA apa? SA acid. SA adalah acid. Acid. Okey, SA pula. AS. AS adalah acid. Jadi kena ingat formula samban. Kalau Mak Lim tanya, okey kelas, kita nak tentukan sesuatu bahan tu asid ke, alkali ke, neutral, kita pakai formula apa? Apa nama formula ni? Sambal. Formula sambal. Okey. Formula sambal kita kalau okey, kalau kertas litmus daripada warna merah bertukar kepada warna biru. Ni M pergi ke B. M pergi ke B. Dia adalah apa? Asid. M pergi ke B. Asid. Alkali. Alkali. Tengok ni. M merah. Dia pergi ke B. Pergi ke biru. Dia adalah Alkali. Alkali. Okey, sekejap boleh tulis. Dia adalah alkali. Alkali. Okey. Tapi kalau kertas litmus kita daripada biru pergi ke merah, dia adalah apa? Asid. Dia adalah asid. Okey, so ini adalah asid. Baik. Jadi kamu kena ingat formula sambal ni. Okey. Merah maksudnya di kat sini kalau kita ambil kertas litmus yang warna merah, kita letak dalam bahan kita, kemudian kertas litmus warna merah tu bertukar warna jadi warna biru. Maka kita cakap kita cakap bahan kita tu adalah bahan yang alkali, bahan yang bersifat alkali. Kemudian kita uji lagi, kalau kita uji pakai kertas litmus warna biru, okey, bahan alkali dia ubah tak? Kertas litmus warna biru ni. Alkali dia ubah tak kertas litmus warna biru? Tak ubah. Okey, tak ubah. Ingat alkali dia warna biru. Okey.
Kalau kita uji kertas litmus warna biru dalam bahan yang beralkali, dia tak ubah warna, dia akan kekal warna biru. Okey, tetapi kalau kita ambil satu bahan yang berasid, kemudian kita ambil kertas litmus warna biru, kita rendamkan dalam dia, dia akan berubah menjadi warna merah. Sebab B kepada M dia adalah AS, acid. Okey. Tetapi kalau kita ambil kertas litmus warna merah, ni M yang ni merah ni, kita uji dalam bahan yang kita letakkan dalam bahan yang berasid, kertas litmus itu takkan bertukar warna, dia akan kekal warna merah juga. Muallim cakap ada 3. Sekarang ni baru 2, asid dan juga alkali. Mana satu lagi? Neutral mana? Neutral. Neutral mana? Mana MB. Neutral tak pakai formula sambal ke? Tak, dia tak pakai langsung sebab dia takkan bertukar warna. Pandai. Neutral dia tak akan pakai formula sambal. Kenapa? Sebab neutral dia tak akan ubah warna kertas litmus. Kamu rendamlah kertas litmus warna merah, dia tak akan tukar warna. Kamu rendam kertas litmus warna biru, dia tak akan tukar color juga. Itu maksudnya bahan itu adalah bahan yang bersifat neutral. Baik. Sekarang ini, so kena ingat formula sambal ni, tolong kalau kamu tengah ada pensel, ada buku kosong ke apa ke, buku teks saiz ke, buku apa ke, tolong salin formula sambal ni. Mana nak kamu ingat. Tolong salin. Dah salin dah. Bagus. Bagus Kila. Tolong salin Baru Razan nak salin ke? Mana nak tunjuk video dah ni? Apa tunjuk je? Tunjuk je kamu ingat Okey, baik. Mana terus tunjuk video Muallim nak tunjuk kat kamu video. Muallim nak tunjuk kat kamu video kita buat uji eksperimen ataupun uji kaji kepada bahan-bahan ni. Bahan-bahan yang diuji ni lah. Sekejap Okey, sekejap kita tengok video sekejap. Okey, sekarang pandang depan. Okey, sekarang ni kita ada satu video. Okey, cikgu ni dia ada 2, 4, 6, 8, 10. Dia ada 10 bahan. Okey, kita tengok apa bahan-bahannya. Litmus merah dan juga kertas litmus biru. Untuk untuk menentukan sama ada dia bahan yang bersifat asid, alkali ataupun neutral. Okey, sekarang yang pertama kita ada larutan limau. Okey, yang pertama kita ada air limau nipis. Okey, kita nak tengok perubahan yang macam mana kepada kertas litmus ni. Kita tengok Okey, kita menggunakan kertas litmus merah. Okey, kita boleh nampak kertas litmus merah tidak berubah. Baik, kertas litmus merah tidak berubah. Maksudnya bila kertas litmus merah tak berubah, dia bahan alkali ke? Bukan. Dia sama ada Asid. Sama ada dia asid. Sama dengar dulu. Sama ada dia asid ataupun neutral. Okey. Nak confirmkan, nak pastikan dia asid ke neutral, kita kena uji pakai kertas litmus warna biru pula. Kalau kertas litmus warna biru dia bertukar warna, maksudnya dia asid. Kalau kertas litmus dia tak bertukar warna, maka dia adalah bahan neutral. So kita tengok, kita uji pakai kertas litmus biru pula. Menjadi merah juga. Seterusnya kita menggunakan kertas litmus biru. Okey, tengok. Masuk kepada air limau dan kita nampak perubahannya, dia menjadi warna merah. Tengok, kertas litmus biru bertukar kepada warna merah. Jadi air limau nipis ni adalah bahan apa? Asid. Bahan asid. Sebab dia tukar warna. Ingat sambal? Okey. Baik. Okey, dia menjadi seterusnya warna merah. So, air limau ni adalah asid. Okey, seterusnya kita ada air soda. Soda bikarbonat. Okey, kita uji menggunakan kertas litmus biru. Okey, dia tidak berubah, dia menjadi biru juga. Kertas litmus merah. Okey, baik. Kertas litmus biru tak berubah. Kalau kertas litmus biru tak berubah, maksudnya dia bahan apa? Sama ada bahan alkali atau natural. Alkali atau neutral. Okey, kita tengok. Kertas litmus merah. Okey. Okey, dia menjadi warna biru. So bermaksud ini adalah
alkali, bahan yang bersifat alkali. So, bila kita uji dengan kertas litmus merah bertukar kepada warna biru. Ingat formula sambal. Okey. Formula sambal cakap kalau M pergi kepada B, merah pergi kepada biru, dia adalah al. Al tu adalah alkali. Okey. Lepas ni kita ada air mineral. Okey. Air mineral kita uji menggunakan kertas litmus merah. Tidak berubah warna, menjadi merah juga. Kertas litmus biru. Pause kejap. Okey, kertas litmus merah tak berubah warna. Sama ada dia apa? Neutral atau alkali. Alkali. Ini ke alkali? Ataupun asid. Asid. Alkali atau asid. Asid atau neutral. Silap. Asid atau neutral. Okey, so kita tengok. Nak pastikan kita tengok pula pakai kertas litmus biru. Sekejap ada. Okey. Tidak berubah warna juga, menjadi biru. Kertas litmus biru pun tak berubah warna. Maka kita dapat cakap, bukan kita dapat cakap, keputusannya adalah air mineral ni adalah neutral. Sebab merah pun tak berubah, biru pun tak berubah. Okey. Biru ini maksud adalah neutral. Seterusnya kita ada air asam jawa. Okey, kita uji menggunakan kertas litmus biru. Okey, kita boleh nampak perubahan warna dia menjadi warna merah. Okey, yang kedua kita ada kertas litmus merah. Okey, dia tidak berubah warna, dia menjadi merah juga. Ini bermaksud air asam adalah asid, bahan yang bersifat asid. Seterusnya kita ada air sabun. Okey, air sabun kita uji guna kertas litmus biru. Okey, dia tidak berubah warna, dia menjadi biru juga. Dan kertas litmus merah. Okey. Okey, kita nampak dia berubah menjadi warna biru. Okey. Seterusnya kita ada larutan garam. Okey, larutan garam. Kertas litmus biru tidak berubah, biru. Dan kertas litmus merah juga. Ini bermaksud larutan garam ni adalah bahan yang bersifat neutral. Seterusnya kita ada kicap. Okey, kita uji menggunakan kertas litmus merah. Okey, tengok ya. Okey, dia tidak berubah warna, dia menjadi merah juga. Dan kertas litmus biru. Okey, kertas litmus biru dia berubah menjadi warna merah. Okey, ini bermaksud kicap ni dia bersifat asid. Dia bersifat asid dia kicap ni. Terusnya kita ada larutan gula. Okey, larutan gula kita uji menggunakan kertas litmus merah. Masih merah. Dan kertas litmus biru. Okey, masih menjadi biru juga. So bermaksud larutan gula ini dia bersifat neutral. Seterusnya kita ada larutan kapur sirih. Okey, kita uji menggunakan kertas litmus merah. Okey, dia berubah menjadi biru. Nampak tu? Okey, seterusnya kita uji dengan menggunakan kertas litmus biru. Dia tidak berubah warna, menjadi biru juga. Jadi bermaksud larutan kapur sirih ini adalah bahan yang bersifat alkali. Dan yang terakhir kita ada air kopi. Okey, kita uji menggunakan kertas litmus merah. Okey, dia tidak berubah warna, dia menjadi merah juga. Dan yang terakhir kita menggunakan kertas litmus biru. Okey, kertas litmus biru kita nampak dia berubah menjadi warna merah. Jadi ini adalah hasil uji kaji kita tadi. Okey, bahan ni berasid, maksudnya kertas litmus biru berubah menjadi merah. Bahan berasid sambal B kepada M. Okey, biru kepada merah. Tengok apa yang bahan berasid merah ataupun kertas litmus merah berubah menjadi merah juga, tidak berubah warna. So, kita ada air limau, air asam jawa, kicap dan juga air kopi. Itu adalah bahan asid. Seterusnya bahan alkali yang menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Kita ada air soda bikarbonat,
air sabun dan larutan kapur sirih. Dan yang ketiga kita ada sifat neutral iaitu tidak berubah warna kertas litmus. Ada air mineral, larutan gula dan larutan garam. Yang kedua, Okey, baik. Jadi okey dah. Okey, baik. Jadi itu tadi adalah cara bagaimana kita nak menguji ataupun kita nak mengetahui sesuatu bahan itu sifatnya asid, alkali atau neutral menggunakan kertas litmus. Maksudnya bila kita guna kertas litmus ni memang pasti. Memang pasti sesuatu bahan tu adalah kita boleh tentukan sesuatu bahan tu adalah asid, alkali maupun neutral. Baik. Tetapi muallim kat rumah saya tak ada kertas litmus lah muallim. Kertas litmus ada kat rumah saya. Boleh ke saya nak tahu sesuatu bahan tu asid ke, alkali ke, neutral? Boleh ke tak? Boleh. Macam mana Isyak Iman kalau boleh? Kamu angguk tadi kan? Macam mana nak tahu tu? Kalau tak guna kertas litmus, kena buat apa? Macam mana Isyak? Ada angguk tadi tu? Okey, siapa nak tolong Isyak? Tak nak. Tak nak. Guna kertas warna. Guna kertas apa? Kertas warna. Apa main cakap tak nak betul lah. Guna kertas warna. Okey, lain-lain. Jawapan lain. Macam mana kalau kita tak ada kertas litmus, macam mana kita nak tahu sesuatu bahan tu sifat dia asid, alkali ataupun neutral? Okey, tak tahu. Okey, jom kita belajar. Okey, baik. Buka muka surat 109 buku teks. Okey. Selain menggunakan kertas litmus, kita juga boleh menguji sifat sesuatu bahan melalui daya sentuhan dan juga daya rasa. Okey, kita boleh sentuh dan juga rasa. Rasa pakai apa? Pakai lidah lah. Okey, pakai mulut, kan? Kita boleh uji dengan cara apa? Kita sentuh, pegang ataupun kita rasa pakai lidah kita. Okey, baik. Kebanyakan bahan asid. Okey, nak share screen ke? Okey, tak payah, kamu dengar je Okey. Kebanyakan bahan asid. Ingat sambal asid AS tadi duduk depan kan? Okey. Bahan yang berasid berasa masam atau perit. Perit tu maksudnya pedih. Kamu rasa pedih dekat dekat mulut kamu ke ataupun dekat kamu punya tangan ke? Okey. Kebanyakan bahan berasid berasa masam atau perit, okey, apabila disentuh. Manakala kebanyakan bahan beralkali berasa pahit dan licin apabila disentuh. Okey. Bahan neutral pula mempunyai pelbagai rasa seperti tawar, manis dan juga masin. Bahan neutral boleh berasa licin serta kesat apabila disentuh. Okey. So neutral ni kamu kena betul-betul pastikan dia neutral ke ataupun dia ni alkali, sebab sifat bahan neutral ni dia pelbagai. Okey, dia bergantung. Okey, dia boleh jadi licin, dia boleh jadi kesat. Okey, kalau licin tu macam bahan alkali, bahan alkali pun kebanyakan bahan alkali pun dia licin. Okey, jadi kamu kena pastikan dia betul-betul. Okey, contohnya tengok yang dekat atas tu kan, dia cakap lemon ini berasa masam. Kalau masam dia apa? Kalau masam dia apa? Siapa yang jawab? Asid. Asid. Okey, bagus Akilah. Terima kasih Akilah. Kalau masam dia asid. Okey. Kubis ini berasa pahit. Kalau pahit dia apa? Asid ke, alkali ke, neutral? Alkali. Alkali. Okey, dia alkali. Siapa? Akilah juga. Baguslah Akilah. Akilah memang siang Akilah aktif Bagus Okey. Kalau air minuman dia rasa air kosong, air mineral kan. Dia rasa tawar. Tawar bahan apa? Agak-agak. Neutral. Okey, neutral. Okey. Jadi Okey, so kamu boleh rasa.
Okey, contohlah kan kamu nak buat eksperimen. Sebenarnya eksperimen ni kamu boleh buat dekat rumah. Okey, kamu tengok muka surat 110 tu, 110 buku teks. Okey. Dia ada susu segar, ada air garam. Dia ada apa lagi ni? Sos tomato, buah anggur, ubat gigi. Okey. Lepas tu kalau ada kertas litmus, kita boleh uji pakai kertas litmus. Tapi kalau tak ada kertas litmus, kamu rasa, kamu sentuh dan juga kamu rasa pakai lidah. Janganlah rasa macam nak minum air tu. Malim. Sos tomato tu saya letak dalam cawan, saya minum sos tomato tu. Janganlah macam tu. Okey. Kamu ambil sikit je, canik sikit je. Rasa kat lidah, kat ujung lidah sikit je rasa. Okey. Sebab lidah kita ni ada dia rasa tau. Kat ujungnya ada dia rasa, kat tepi ada dia rasa, dan setiap dia rasa kat lidah kita ni berbeza-beza. Okey. Jadi kamu boleh tahu dia tu walaupun sikit je kamu letak, kamu boleh tahu sesuatu bahan tu dia rasa masam ke, dia rasa manis ke, dia rasa pahit ke, dia rasa tawar ke, kamu boleh tahu walaupun letak sikit. Okey. Jadi ambil canik sikit, rasa. Okey. Contoh bahan tu masam. Jadi kamu kena ingat, okay, masam maksudnya dia berasid. Masam. Asid ni dia paling senang sekali kamu nak tentukan. Sebab kalau asid biasanya dia memang akan masam. Okey. Asid dia memang biasanya akan masam. Bahan sesuatu bahan tu lah. Okey. Baik. Jadi kalau kamu ada masa, Muallim sangat-sangat galakkan supaya kamu buat uji kaji ni dekat rumah. Okey? Buat sendiri kat rumah supaya kamu tahu. Okey? Kamu tahu macam mana macam mana rasa, macam mana sentuh, dan kamu boleh tentukan dengan sendiri sesuatu bahan tu bahan yang asid, bersifat alkali ataupun bersifat neutral. Kamu buat sendiri. Okey? Sebab kat rumah tak ada kertas litmus kan? Ke ada siapa kat rumah dia ada kertas litmus? Siapa yang kat rumah dia ada kertas litmus angkat tangan? Syed ada? Tak ada. Saya tak ada. Syed ada ke? Oh, bagusnya. Mana kamu dapat? Beli ke? Hanya saya bagi. Oh, yang kamu bagi. Bagus. Baguslah Kertas Syed Iman. apa? Kertas litmus. Saya tak ada. Jadi Syed Iman boleh buat uji kaji. Syed Iman, kamu boleh buat tak uji kaji? Kamu ambil, kamu tengok muka surat. Kamu tengok buku aktiviti muka surat 74. Ni, buku aktiviti muka surat 74 ni. Ada? Okey. Kamu cuba buat dekat rumah nanti boleh. Ambil, dia pakai larutan gula, larutan garam dan juga air mineral. Okey. Okey, larutan gula, larutan garam dan juga air mineral. Okey. Lepas tu kamu uji pakai kertas litmus. Dia berubah warna ke tak? Buat macam yang video yang Muallim tunjuk tadi tu. Lepas tu kalau boleh ambil gambar, share dekat kawan-kawan. Okey? Ataupun kamu nak guna bahan lain ataupun lah kalau kamu kat rumah ada limau kan, kamu perah limau kan, lepas tu uji pakai kertas litmus tu, dia berubah warna ke tak. Lepas tu ambil gambar, tunjuk kat kawan-kawan. Contohnya ambil gambar, okey ni saya dah buat kertas, dah buat air, saya dah perah limau, lepas tu saya dah uji pakai kertas litmus warna biru dan juga warna merah. Jadi tengok, berubah tak kertas litmus warna biru atau warna merah tu. Okey, Syed Iman? Okey. Baik, terima kasih Syed Iman. Bagus, ada kertas litmus. Okey. Yang lain-lain, kalau tak ada kertas litmus, kamu cuba rasa je. Rasa, contoh air gula kan. Rasa gula tu rasa apa? Rasa manis kan gula kan. Jadi, kalau rasa manis, dia apa? Lepas tu cuba pegang air gula tu. Dia rasa macam mana? Kesat ke, licin ke? Ke macam mana rasa dia. Okey. Jadi kamu boleh buat sebenarnya uji kaji ni. Kamu nak tukar air gula. Muallim saya tak nak pakai air gula lah Muallim. Saya nak pakai sos tomato. So, saya suka tomato. Saya suka sos tomato. Boleh. Cuba buat sendiri kat rumah. Okey.
Supaya kamu tahu. Baik. Jadi ada apa-apa soalan berkenaan dengan asid dan juga alkali ini? Tak ada? Ada soalan? Okey. Nanti minggu depan kita tengok pula bahan berasid dan beralkali yang ada di sekeliling kita dan juga pengganti kertas litmus. Apa yang kita boleh guna untuk kita gantikan kertas litmus tadi? Itu kita rasa. Okey, kita rasa. Kita pegang dan juga kita rasa. Kita pakai dera yang ada pada kita. Tapi kita boleh guna bahan lain untuk gantikan kertas litmus. Apa bahan tu? Kelas akan datang bila hari Jumaat. Okey, kelas akan datang hari Jumaat. Pukul apa? Pukul 10 pagi kita akan tengok apa bahan lain yang kita boleh guna untuk gantikan kertas litmus. Okey, best tak belajar sains? Best. Sains ni best. Sains ni benda yang ada dekat keliling kita, dekat rumah kamu ada, kan? Kat mana-mana pun ada sains, okey? Baik, jadi itu saja untuk kelas dengan Muallim, okey? Homework hari ni tak ada, tapi kalau kamu boleh buat muka surat 74 ni dekat rumah, okey? Boleh buat Tapi kalau boleh buatlah, kalau tak boleh buat tak apa. Okey? Boleh semua? Boleh. Baik, itu sahaja untuk kelas pada tengah hari ini. Okey. Kita tutup kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani Allahumma inni astaudiruka ma 'allamtani ilayya wa amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Okey. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh rehat dan solat Zuhur dan makan. Bye.